A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan masa yang ada ni sebelum saya pergi punch, InsyaAllah kita akan berkongsi sedikit. Tajuk yang saya pilih pada hari ini ialah berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas, sebagaimana yang kita maklumi, satu ungkapan yang mudah, tetapi untuk kita mengamalkan keikhlasan antara kita adalah sesuatu yang perkara yang amat sukar dan payah. Namun begitu, kita perlu berusaha sehingga kita menjadi orang yang mukhlasin. Dalam Al-Quran, Allah menyebut dua kalimah. Pertama ialah mukhlisin, satu lagi mukhlasin. Mukhlisin dengan baris bawah, mukhli, baris bawah mukhlisin, satu mukhlasin. Mukhlisin iaitu orang yang berlatih, berusaha untuk menjadi ikhlas. Akhirnya dia ikhlaslah, jadi mukhlisin. Adapun mukhlasin, artinya Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada dia ke sifat rasa-rasa ikhlas itu. Jadi yang mana lebih mudah? Yang mudah ialah mukhlasin. Tapi untuk nak dapat mukhlasin ini adalah orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama rahmatullah, kata ulama yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mukhlasin ini dipanggil disebabkan hidayah, adapun mukhlasin disebabkan taufik. Jadi kita kena beza dulu apa itu hidayah dan apa itu taufik. Hidayah itu ialah satu petunjuk, tetapi belum ada lagi kekuatan. Adapun taufik ialah satu kekuatan yang Allah bagi terus, satu pemberian atau satu kekuatan yang menyebabkan dia boleh bersifat dengan sifat yang sebegitu. Sebagai satu contoh begini, ada seorang tu dia nak pergi ke IPG kita ni, lalu dia pun bertanya pada orang lain lah. Dia kata macam mana nak pergi IPG ni. Lalu ada orang menunjukkan dia punya peta lah, IPG ni di sini, di sini, di sini. Ketika selesai daripada dia memberi pencerahan, tunjuk arah mana-mana, seorang itu telah pun mendapat hidayah, tapi dia tak dapat taufik lagi. Dan yang kedua ialah seorang juga nak pergi ke IPG, lalu dia bertanya pada seseorang. Dia kata di IPG Bangi tu dekat mana? Lalu orang tu kata, "Encik nak pergi IPG naik kereta saya. Kebetulan saya memang nak pergi IPG Bangi ni." Maka dia pun naik kereta tersebut sampai depan IPG, sampai depan bangunan dekat depan tu. Dia kata apa? Inilah di IPG. Itu yang dipanggil taufik. Tadi hidayah, yang kedua ialah taufik. Maka begitu juga dengan mukhlisin, dengan satu lagi mukhlasin, yang berlatih, bertatih, satu lagi yang dianugerahkan oleh Allah dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat keikhlasan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan kedua-duanya sekali, iaitu orang yang berlatih kepada ikhlas dan orang yang telah diberikan kepada kita keikhlasan. Dalam bab ikhlas ini dia ada dua, iaitu kita wajib memperolehi selagi mana nyawa kita tidak tercerai daripada badan. Yang kedua, kita wajib untuk memelihara atau menjaga keikhlasan tersebut selagi mana nyawa belum berpisah kepada badan. Kerana apa? Kerana kalau kita tidak memiliki keikhlasan di dalam kita beramal, maka tidak mempunyai sebarang nilai. Nilai itu tak ada. Jadi kita buat sesuatu ibadah, buat sesuatu kerja, hanya mengambilkan masa dan memenatkan tubuh badan kita. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, syarat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dua syarat. Syarat yang pertama ialah beramal soleh, dan syarat yang kedua, amalan itu mestilah ikhlas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang bercita-cita, siapa yang mengharapkan bertemu Allah, maka syarat yang pertama ialah falyamal 'amalan shalihan, buat amal soleh. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan kita tidak mensyirikkan dengan Allah dalam sudut ibadah. Itu dia punya syarat-syarat dia. Dan semua kita maklum bahawa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu diberi tanggungjawab. Ada yang diberi tanggungjawab, iaitu tanggungjawabnya melakukan amalan. Ada amalan yang kita gemar, ada amalan yang berat untuk kita laksanakan. Namun begitu, dalam keadaan kita merasakan terpaksa buat kerana kita orang Islam, Allah Subhanahu wa taala menggariskan setiap amalan-amalan dan seluruh amalan itu dengan katanya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kuperintah akan kamu mengerjakan ibadat itu melainkan mestilah dengan keikhlasan. Artinya ikhlas ini merupakan satu kunci benda besar. Kita pernah mendengar aqwalul hakamat. Aqwalul hakamat ni kata-kata orang bijak pandai. Dia kata an-nasu halaku illal alimun wal alimuna halaku illal amilun wal amiluna halaku illal khalisun. Semua manusia akan binasa melainkan orang yang ada ilmu, dan orang yang ada ilmu juga akan binasa melainkan orang yang beramal, dan orang yang beramal juga akan binasa melainkan orang yang ikhlas. Jadi di sini keikhlasan itu merupakan satu perkara yang cukup penting untuk kita sentiasa ingati. Kalau kita baca dalam buku Said Nursi Badi'ul Zaman, iaitu Risalah Nur, buku ni kitab Al-Lama'at, kalimah yang ke-21, cerita mengenai tentang keikhlasan. Kata Imam Said Nursi Badi'ul Zaman, bab ikhlas ni paling kurang kena baca sekali. Dalam masa 15 hari baca sekali. Masa 15 hari baca sekali. Kerana apa? Kerana kita tidak baca, dia akan boleh melemahkan dan menjadikan kita lari daripada landasan yang betul. Lebih-lebih lagi apabila kita duduk dalam satu organisasi. Lebih-lebih lagi apabila kita duduk dalam satu jamaah yang besar. Kalau kita bersendirian, keikhlasan kita tidak tercabar. Tapi apabila kita sudah beramai, keikhlasan itu mula tercabar dan tidak berada di tempatnya. Inilah yang disebut oleh Said Nursi Badi'ul Zaman, medan keikhlasan itu ialah ketika mana kamu dikumpulkan dengan orang-orang lain. Tetapi apabila kamu duduk berada dalam keadaan bersendirian, keikhlasan itu tidak berada pada tempatnya. Atas dasar itulah, maka Imam Said Nursi Badi'ul Zaman menulis kitabnya dengan tajuk Keikhlasan dan Ukhuwah. Keikhlasan dan Ukhuwah. Kenapa? Kerana daripada itulah bagi dapat menzahirkan keikhlasan yang betul pada kedudukannya. Ada beberapa contoh yang kita boleh ambil. Contoh iaitu, contoh pertama, kita sembahyang malam. Kita sembahyang malam ketika itu orang tak ada. Keikhlasan kita hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan tu ialah pandangan Allah. Kita mengharapkan pandangan Allah. Tetapi dalam masa waktu-waktu yang lain, kadang-kadang kita sembahyang malam juga. Jadi kita sembahyang malam dalam satu program, kita panggil program Qiyamul Lail. Buat sembahyang malam dalam Qiyamul Lail, kebetulan kita pula jadi imam. Maka ketika itu kita punya nilai keikhlasan itu telah bercabang kepada dua, iaitu kita mengharapkan pandangan Allah, dalam masa yang sama juga kita mengharapkan pandangan manusia. Di situlah kedudukan keikhlasan itu di antara manzilah baina manzilatain. Manzilatun baina manzilatain, ada di antara dua tempat.
Yang inilah yang tidak bagusnya. Satu lagi, kita akan tercabar. Kita merasa tercabar dengan sebab ada orang lain lebih daripada kita. Kalau ada orang lain lebih daripada kita, hati kita mula tercabar. Sedangkan kita tahu bahawa kerja itu adalah kerja kita bersama, kerja berjamaah, kerja berjemaah untuk berkhidmat di atas agama atau khidmat kepada Al-Quran ini adalah kerja kita bersama. Dalam bab ini memang perbahasan dia agak panjang dan saya tak sempat nak cerita yang kesemuanya kerana dia ada bab-bab yang tertentu yang perlu diuraikan. Antaranya ialah bab bagaimana untuk kita memperoleh keikhlasan. Kedua, bagaimana untuk kita memelihara keikhlasan. Dan yang ketiga ialah terdapat 3 halangan dalam kita untuk melakukan benda ikhlas. Kalau baik, kita pasti adanya halangan. Seperti mana orang yang tanam sayur, bila dia tanam sayur, rumput akan tumbuh. Tetapi kalau dia tanam rumput, belum tentu sayur akan tumbuh. Jadi rasanya cukup sampai situ. Masa guna terlebih itu. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.